berapa? Yang pertama. Oh, I see. Okay, yang pertama. Bah. Mm-mm. Okay, kalau pertemuan pertama, pertama sekali, Assalamualaikum dan selamat tengah hari buat Syafiqah dengan Atika. Waalaikumsalam. Selamat tahun baru. Okay. Apa khabar? Sehat? Betul. Sehat. Dokter sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, beginilah syukur Alhamdulillah. Hmm. Okey, ketua kumpulan siapa dan mohon perkenalkan Diri. kumpulan kamu dan tajuk soalan nombor berapa yang kamu dapat hari itu. Silakan. Okay, saya Nur Syafiqah binti Ausa. Saya merupakan ketua untuk tugasan kali ini. Okey, soalan yang kami dapat, tugasan yang kami dapat tu dia nombor 5 iaitu apa tu? Pierre Bourdieu. Itu. Okey. Okey. Okey, seterusnya. So jadi kamu dapat teori Bourdieu. Boleh saya tahu teori apa yang kamu gunakan untuk kaji fenomena sosial yang kamu pilih? Kami gunakan teori kekerasan simbolik. Okey, boleh bagi tahu saya apa intipati teori kekerasan simbolik? Boleh, dokter. Silakan. Kekerasan simbolik ni tidak menyakiti atau menyentuh fizikal seseorang, tetapi menyakiti hati seseorang. Antara contoh kekerasan simbolik dalam bentuk ancaman, hinaan, menyinggung dan mengejek. Dalam teori kekerasan simbolik ni, kekerasan dan kekuasaan tu memiliki hubungan. Kekerasan muncul karena adanya kelas dominan, orang-orang yang berpengaruh. Jadi, ancaman ini selalu dilakukan oleh orang kelas dominan yang mempunyai pengaruh. Jadi, akan membuatkan mangsanya takut. Jadi, apapun yang diarahkan pasti jadi tabiat. Kekerasan simbolik ini juga membuatkan mangsa tidak merasa mereka jadi korban kepada kekerasan simbolik, tetapi mangsa akan merasa kekerasan yang dilakukan itu sesuatu hal yang wajar dilakukan. Malah mereka terima kekerasan simbolik itu dan menjadikan suatu tabiat. Okey. Saya sebenarnya first time dengar, menarik. Saya harap betul lah teori itu sebab saya belum baca lagi tentang teori kekerasan simbolik ni. Mana kamu dapat? Kami dekat mana Tika? Artikel, dokter. Artikel. Sorry? Artikel. Artikel oleh Bourdieu? Alright, okay. Satu teori yang menarik dan sepatutnya sesuai dengan situasi semasa kita. Dan dia kalau pemilihan fenomena itu tepat, maka menarik untuk kamu memahami fenomena sosial yang kamu pilih menggunakan teori ini. Boleh saya tahu fenomena sosial apa yang kamu pilih? Itu kami pilih tu dia punya fenomena ancaman dalam pembelajaran di sekolah. Macam Ancaman. Hoi, dahsyat juga ni. okey. Apa maksud kamu ancaman dalam pembelajaran di sekolah? Macam yang Pierre Bourdieu tu kan dia untuk dia melihat dia melihat satu fenomena sosial tu si Pierre Bourdieu tu dia menggunakan tiga idea gagasan utamanya lah, iaitu habitus, model dengan arena. Jadi ketiga-tiga idea gagasan ni dia saling berkait. Okey, misalnya habitus tu kan dia adalah perangai, perilaku seseorang. Dan model tu dia merupakan satu peluang atau kesempatan untuk seseorang itu untuk memiliki kerjaya lah dan untuk menyuburi sesuatu bidang. Dan arena tu dia adalah satu ruang khusus yang terdapat dalam masyarakat. Misalnya masyarakat pertanian, masyarakat yang terlibat dalam pendidikan. Jadi ketiga-tiga idea gagasan ni dia saling berkait. Contohlah macam kita ambil arena di dalam
masyarakat pertanian. Di mana dalam masyarakat pertanian tu mereka ingin memasuki bidang perniagaan. Jadi bidang perniagaan ni dah merupakan satu modal. Jadi untuk mereka mau masuk bidang ni, mereka memerlukan habitus yang baik. Misalnya mereka perlukan sifat-sifat yang rajin, mereka mesti pandai berniaga. Jadi bila kita tengok dalam contoh masyarakat pertanian tu, ketiga-tiga idea gagasan ni dah saling berkait lah, di mana sifat tu dengan modal yang mereka mau masuk dengan arena saling berkait. Okey, jadi kami dalam sesuatu macam dalam sesuatu masyarakat, contohlah masyarakat pertanian tadi tu, dia mesti ada berlaku kekerasan simbolik. Jadi oleh itu kami ambil isu sosial ancaman dalam pembelajaran di sekolah ni oleh itu kami ambil isu ancaman dalam pembelajaran di sekolah. Itulah. Jadi okey. Jadi arena yang kami ambil tu ialah di sekolah, dan kami ada 3 watak. Watak pertama tu ialah Cikgu Siti dan 2 orang murid. Okey, di sini Cikgu Siti ni dia sebagai guru, di mana dia merupakan pelaku yang melakukan kekerasan simbolik ni terhadap pelajar dalam bentuk ancaman. Sebab jadi 2 orang murid ni mereka adalah yang tidak mengikuti peraturan di sekolah tu. Jadi cikgu tu dia berperanan untuk mendidik pelajar tu supaya memiliki habitus, yang memiliki perangai yang baik, berdisiplin. Itu doktor. Okey. Bab pertama yang kami ambil ni situasinya dalam perhimpunan. Lepas tu Cikgu Siti ni mendapati si Atika ni dia melanggar peraturan sekolah dari segi pemakaiannya. Kasut yang dia pakai tidak sesuai dengan apa yang sekolah telah tetapkan. Jadi dia bagi ancaman kepada si Atika ni, dia bilang kalau macam dia langgar lagi peraturan sekolah ni, jadi dia akan bagi denda lah, dia gantung kertas di lehernya dan dia keliling sekolah tu. Itu dendanya, doktor. Itu macam kamu mau zaman sekolah kamu ya ni. Ya, Masih berlaku ke tu zaman sekarang? Masih. Ya. Masih kan? Kenapa tak kejap Mengapa kamu nak gunakan, saja mau tahu ya? Mengapa kamu tidak gunakan misalnya pembelajaran PDPR ni sebagai fenomena sosial untuk praktiskan teori Bourdieu ni ya? Tanya saja mau tahu saja. Sebab ini kami dapat idea ni, kami ada baca artikel dekat internet. Ini dah contoh-contoh dia. Sebab itu kami ambil artikel tu daripada sumber jurnal lah, begitu? Ya. Alright, okay. Jadi kamu ada asas lah. Okay. Alright. Okay, teruskan. Jadi kamu ada berapa scene ni? 3. Ada 3. Okay, scene pertama perhimpunan. Scene kedua? Dekat kelas, dalam kelas. Scene ketiga? Dia dalam bilik masing-masing. Bilik apa? Sekolah ni, bilik apa? Tiga. Dia ni kan dokter. Ke rumah? Ya, rumah. Pergi balik scene
scene kedua tu? Hmm. Hmm. Kamu sudah praktis kah? Kalau kamu lakonkan 3 babak ni, Hmm. ada berapa lama tempoh masa dia? Kami agak-agak dalam 18 minit. Dalam 18 minit untuk sudahkan ketiga-tiga. Ya. Ini contoh saja kan? Contoh Ya, dialog contoh. kan? Ya. Sebab macam saya nasihatkan dengan pelajar-pelajar lain, kumpulan lain, saya kalau boleh, kita tidak perlu banyak babak pun unless melainkan babak itu boleh menguatkan lagi babak yang sebelumnya. Faham tidak? Faham. Sebab saya tidak mahu nanti, ini dialog yang sama saya ulang berulang-ulang untuk kumpulan lain. Saya tidak mahu kamu paparkan idea teoritis itu hanya secara surface di dalam satu babak. Walhal, kamu boleh buat satu babak saja tetapi dalam dia punya penceritaan itu mungkin tempo dia lebih lama dan penceritaan dia lebih dalam. Dialog-dialog dia lebih bermakna untuk menggambarkan teori itu. Itu yang saya kongsikan dengan sebelum ini. Sebab ada beberapa kumpulan sebelum ini memang mereka buat sampai 3. Tapi bila saya tengok dia macam dia di permukaan saja. Setiap babak tu macam permukaan, macam kita tidak boleh dapat grasp apa sebenarnya yang cuba disampaikan oleh teoritis itu menerusi babak-babak yang dicadangkan. Jadi saya mau tanya kumpulan kamu, memadaikah 3 ataupun cukup untuk satu babak saja, tetapi kamu boleh lakonan itu, role play itu dia boleh memberi kefahaman kepada keseluruhan teori itu. Contoh, babak pertama, tengok. Babak pertama tentang kerja peraturan pakaian. Kan? Lepas tu babak kedua di dalam kelas tentang kerja sekolah. Jadi dia dua benda yang berbeza sudah. Satu simbolik kekerasan. Kekerasan simbolik situasi A yang cuba ditekankan untuk uniform kan, pakaian. Yang satu lagi ialah tentang kerja sekolah. Ya, kerja sekolah. Jadi barangkali saya tidak tahu kamu mau pilih salah satu saja ataupun macam mana? Satu pun kalau kami ambil dekat perhimpunan tu pun kami agak dia menunjukkan juga keseluruhan teori itu. Tapi cuman atau tidak tapi kami rasa kami mungkin ambil satu babak pun boleh juga doktor. Ya, tapi maksud dia bila pilih satu babak tu kamu perdalamkan dia punya penceritaan tu lah. Ya. Kan? Berfokus mungkin mungkin dia kalau kerja sekolah tu lah, saya bagi contoh macam kerja sekolah kan, dia mungkin dia adalah peristiwa kemarin yang berlaku dibincangkan pada hari ini di kelas. Contoh, kemarin kan cikgu dah pesan, contoh, kerja sekolah ini perlu dibuat bla 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 begitu. Jadi kamu tidak perlu keesokan hari. Kamu faham kah? Faham, doktor. Faham, dia doktor. Flashback. Dia flashback. Ya. Penceritaan itu dalam bentuk flashback. Jadi misalnya dia keesokan harinya dia tidak siap, dibagi satu lagi peluang. Jadi sepatutnya dialog
kamu ndak perlu jadi patutnya cikgu dah bagi kamu peluang dari minggu lalu. Minggu lalu berlaku, kemarin berlaku dan hari ini pun masih juga berlaku. Jadi kami orang yang mendengar watak itu, kita boleh faham bahawa dia sudah ada rentetan peristiwa. Flashback. Kan? Ya, Bukan doktor. hari ini dan besok, tetapi yang sebelum-sebelum ini. Jadi menunjukkan bahawa usaha untuk simbolik kekerasan itu sudah berlaku beberapa kali. Ya. Dan mungkin kamu boleh cakapkan dalam buku peraturan sekolah sudah ditekankan. Dalam perhimpunan cikgu, dalam apa. Jadi dia makin mengukuhkan. Makin mengukuhkan kekerasan simbolik itu berlaku. Dan ditekankan di dalam kalangan pelajar sekolah itu. Begitu. Kamu faham tak maksud saya? Paham, doktor. Okey. Jadi tidak perlu banyak-banyak peristiwa. Tapi kamu main satu, kamu mantapkan watak dialog itu. Kalau kamu mau nampak ada satu scene dengan guru besar boleh sebab dia ada kaitan. Sebab kenapa? Sudah berkali-kali diingatkan. Kan? Ya. Akhirnya dia berakhir mungkin di bilik guru besar, cikgu tu bawa. Mungkin begitu. Kesudahan dia di situ. Begitulah. Ataupun kesudahan dia nanti saya mau hubungi ibu bapa kamu, minta ibu bapa kamu datang ke sekolah. Itu pun satu bentuk juga kan untuk mengukuhkan kekerasan simbolik itu. Jadi dia nampak begitu. Kan? Ya, doktor. Saya berfikiran begitulah. Jadi kamu pilih antara dua ini, mana satu yang kamu mau highlight. Tapi pastikan dia punya peristiwa, kata kamu tadi, kenapa kamu pilih ini, kamu justify sebab berdasarkan artikel jurnal yang kamu baca tentang penulisan Bourdieu. Itu fakta penting yang saya tidak boleh sangkal once kamu sudah cakap begitu. Jadi nanti di dalam kamu punya slide itu kan, kamu letaklah sumber rujukan kamu itu. Jadi siapa-siapa nanti rakan-rakan yang mungkin berminat untuk baca lanjut tentang teori kekerasan simbolik ini, mereka boleh rujuk artikel itu terus. Okey? Okey, doktor. Alright. Ada apa-apa soalan kah mau tanya dengan saya? Tiada, doktor. Tidak. Tika? Tidak, doktor. Tidak. Jadi begini, kamu discuss dulu, decide mana satu dan kasih flow dia tu. Jadi bila kali kedua kita meeting, saya dapat tangkap sudah. Okey. Mula dia begini, kesudahan dia begini, doktor. Jadi keseluruhan ini dapat nampak bahawa idea Bourdieu itu di sini, begitu. Boleh? Boleh, doktor. Okey, sebenarnya kamu ni well done, one of the best group yang pernah saya jumpa. Maksudnya kamu faham idea itu dan kamu cuba terapkan di dalam, dia bukan fenomena sosial ni sebenarnya yang kamu pilih ni. Dia, sebab fenomena sosial ni lain kan? Fenomena sosial ni dia mungkin selected lah ni. Dia mungkin bukan berlaku di semua tempat tetapi dia berlaku dalam masyarakat kita. Begitulah lebih kurang. Ya. Lepas itu kamu faham dan kamu boleh kamu memilih peristiwa watak-watak itu, misalnya kamu pilih siapa, cikgu? Role play kamu siapa? Cikgu lagi? Dengan murid. Murid. Dua je lah kan? Dua je. Cikgu dengan murid. Jadi kalau ikut Bourdieu punya idea asal tu memang sesuai lah. Sebab Bourdieu pun memberi contoh sekolah sebagai tempat untuk praktiskan beliau punya idea tu kan. Contoh dia menggunakan sekolah. Jadi bila sekolah ni tempatlah guna guru dengan pelajar. Ya? So discuss balik, sharpkan. Tapi idea memang brilliant sudah. Maksud dia kamu memang tepat dari segi penggunaan peristiwa itu. Role play itu juga tepat, watak yang dipilih guru dengan pelajar. Dan saya nampak kamu juga boleh explain tentang idea Bourdieu tentang teori ini. So cuma pilih kan, kasih saja, murnikan dia punya role play yang kamu, penceritaan itulah, penceritaan yang ingin kamu garapkan. So pilih satu, instead of having 3 scene,
lebih baik pilih satu tetapi dia betul-betul beri kepahaman kepada audiens bila mereka melihat kamu punya lakonan itulah. So kita sekarang ni minggu kedua sudah. A bit late ni kan, kamu semua ni sedikit lewat kan Ya. untuk menghantar. Okay, dah, but make sure dalam minggu ni kita akan buat satu pertemuan lagi after kamu decide, sebelum kamu pergi buat rakaman. Okay? Okey doktor. Okay, well done. Okey. Alright. Terima So kasih kalau doktor. tidak apa-apa kita berhenti di sini boleh? Boleh dok. Boleh doktor. Okay, bah. Okey. Itu saja. Good luck. Assalamualaikum. Salam.